pakaian tradisional di Sabah. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai banyak kumpulan etnik di bawah memegang Muslim dan antaranya adalah bahasa Kadazan dan Dusun. Selain daripada busana tradisi suku kaum Kadazan serta Dusun kaya dengan ciri-ciri mereka adalah kerana ia berlainan di antara satu tempat tempat lain-lain. Setiap etnik dalam kaum Kadazan serta Dusun mempunyai perbezaan dari segi pakaian tradisi. Sebagai contoh pakaian tradisi etnik Dusun dan Bundu di Ranau dan Liwan di Tambunan adalah berbeza dengan pakaian tradisi bagi etnik Lotut di Tuaran dan juga Kimaragan di Kota Marudu. Setiap etnik dalam kumpulan Kadazan Dusun ia mempunyai keunikannya yang tersendiri. Biasanya pakaian tradisi ini dipakai pada musim perayaan, pesta, keamatan dan juga upacara khas seperti perkahwinan. Selalunya para gadis dari kaum Kadazan Dusun ia akan memakai peragaan ini tradisi apabila adanya pertandingan uduk ngadau keamatan di peringatan negeri Sabah. Namun dengan adanya kini komuniti yang telah memeluk Islam, pakaian mereka telah disesuaikan mengikut kehendak hukum syara. Dengan 32 etnik suku kaum asli di negeri Sabah, maka dijangkakan kita dapat melihat pelbagai jenis pakaian tradisional mengikut suku kaum. Kebanyakannya daripada mereka telah mengekalkan corak dan pakaian tradisi yang asli. Warna yang amat popular ialah warna hitam. Warna ini banyak digunakan pada masa dahulu. Penduduk asli di negara Sabah hanya bergantung kepada beberapa jenis tanaman dan sayuran untuk dijadikan cecair pencelup kain. Berikut adalah contoh pakaian-pakaian tradisional di Sabah. Pakaian tradisional suku kaum Bajau. Wanita menggayakan blaus badu sampit dan kain sarung olos berangkit, perhiasan leher manapun dan perhiasan kepala serempak. Lelaki pula Bajau menggayakan baju potongan cekak musang, seluar, samping dan destak. Orang Bajau juga dikenali sebagai Bajau. Bajau adalah sebuah kumpulan etnik pribumi dari Malaysia dan Filipina Selatan serta diiktirafkan sebagai kumpulan kedua terbesar di bahagian Sabah. Selain daripada pakaian adat suku kaum Murut yang telah dibentangkan oleh Nur Farah Wahida, kaum Sabah juga mempunyai pakaian istiadat masyarakat Kadazan yang berasal dari penampang. Bagi kaum lelaki, mereka akan memakai baju gaung, seluar sova, bengkung togot dan pakaian kepala yang disebut sigar. Manakala wanita pula, mereka akan memakai baju pendek sinuaga, kain labuh tetapi dan selendang batik dilengkapi tali pinggang himpogot. Baju tradisional suku kaum Kadazan daerah Papa, mereka akan memakai baju fabrik badu hitam berhias rendang kuning keemasan. Lelaki pula akan memakai pakaian kepala sigal dari kain desta dan wanita memakai siong dari anyaman bulu halus bermotifkan geometri etnik Sabah. Perhiasan diri mereka ialah gelang tangan dan tali pinggang cilin perak. Kaum Iban merupakan etnik yang terbesar di Sarawak. Kebanyakan kaum Iban tinggal berkampung di rumah panjang berhampiran dengan sungai ataupun jalan raya. Salah satu budaya dan warisan yang terdapat dalam kaum ini adalah dari segi pakaian mereka. Pakaian tradisional Iban ada dua jenis, iaitu untuk kaum lelaki dipanggil baju burung, manakala untuk kaum wanita dipanggil ngepan Iban. Baju burung ini merupakan pakaian tradisi lelaki suku kaum Iban. Asal-usul baju burung dipercayai digunakan oleh seorang lelaki gagah dan berani. Lelaki yang menggunakan pakaian ini akan dipanggil keling. Keling boleh membawa maksud sebagai lambang kepada kaum Iban yang membawa maksud seorang lelaki yang gagah dan kacak. Ini merupakan aksesori baju burung. Yang pertama, lajang ataupun ketapu dipakai di atas kepala yang diperbuat daripada rotan mengikut corak masing-masing. Yang kedua, gagung ataupun baju burung. Setengahnya diperbuat daripada kulit haiwan yang sebenar dan tidak boleh dipakai oleh sembarangan orang kerana hanya boleh dipakai untuk orang yang berperang, berani dan gagah dan terkenal. Yang ketiga, sirat. Sirat adalah pakaian lelaki yang digunakan pada punggung untuk menutupnya sampai ke bawah peha. Keempat, marik. Marik juga tergolong dalam pakaian lelaki, iaitu dia disulam dengan manik. Segelintir orang menggunakan taring sebagai marik.
Taring itu diambil daripada haiwan liar seperti taring babi. Yang kelima, terabai. Terabai merupakan satu peralatan perang oleh orang Iban yang selalunya digunakan oleh lelaki yang kuat, berani berperang dan untuk mempertahankan negeri. Tapi sekarang digunakan dalam acara-acara seperti menyambut Hari Gawai, dalam tarian ngajat, juga menyambut kedatangan tetamu. Seterusnya, senyata ataupun senjata. Okey, senjata ini wajib ada untuk memburu haiwan ataupun berperang. Senjata juga untuk melatih bujang berani untuk mempertahankan negeri. Terdapat pelbagai jenis senjata, antaranya ilang dan nyabor. Okey, seterusnya mari kita lihat cara-cara untuk memakai ngepan Iban. Ngepan Iban ataupun ngepan indung merupakan pakaian tradisi wanita suku kaum Iban. Asal-usul ngepan Iban dipercayai berasal daripada seorang gadis yang bernama Kumang pada zaman dahulu. Kumang merupakan seorang yang baik dalam kalangan wanita Iban terdahulu. Beliau seorang wanita yang pandai membuat sebarang kerja wanita seperti menenun, ngebat, membuat anyaman dan lain-lain. Okey, ini merupakan apa yang ada pada pakaian wanita Iban. Antaranya bidang, iaitu kain sarung yang dipanggil bidang. Kain sarung ini sangat kecil bidangnya dan panjangnya cuma lebih kurang separuh lutut. Keduanya, kalambi. Baju kaum Iban ini dipanggil kalambi. Ada dua jenis, iaitu kalambi berlengan ataupun tanpa lengan. Dipakai oleh wanita dan lelaki. Yang ketiga, bedung. Wanita Iban juga memakai kain selendang yang panjang dan sempit. Kain selempang ini dipanggil bedung. Mempunyai corak tenunan yang tersendiri dan panjangnya hampir sama dengan kain sirat. Pada zaman dahulu, suku kaum Bidayuh tinggal di rumah panjang. Lazimnya, penempatan di rumah panjang suku kaum Bidayuh terletak jauh di kawasan pendalaman dan tanah tinggi. Ini adalah bagi tujuan keselamatan, iaitu sukar untuk dikesan oleh musuh. Kaum Bidayuh adalah masyarakat yang mendiami kawasan barat daya Sarawak, terutamanya bahagian Serian, Kuching dan di barat Kalimantan. Kaum Bidayuh mempunyai keistimewaan yang sangat jelas dan unsur-unsur kesenian terutamanya dalam berpakaian. Fungsi utama bagi pakaian ini ialah untuk upacara kebudayaan besar-besaran. Bagi kaum Bidayuh, mereka menyambut Hari Gawai, iaitu perayaan yang diadakan bagi meraihkan musim menuai padi. Kaum Bidayuh ini juga memakai pakaian tradisionalnya ini ketika melakukan persembahan tarian. Selalunya persembahan tarian ini dilakukan sempena meraihkan pesta Gawai. Persembahan ini juga dibuat bagi menyambut tetamu yang datang melawat ke rumah panjang ini. Selain itu, fungsi pakaian Bidayuh ialah untuk amalan ritual. Antara amalan ritual kaum Bidayuh ialah nyobeng yang diadakan setiap 15 Jun. Nyobeng adalah kegiatan ritual suku Dayak Bidayuh di daerah Sebujit Desa Hibui, Kecamatan Siding telah dilakukan secara turun-temurun, merupakan upacara adat Hiliniau, iaitu upacara adat permohonan berkat, sejahtera, kedamaian dan ketenteraman. Dan akhir sekali, baju Bidayuh ini juga digunakan semasa mengadakan majlis perkahwinan. Semasa majlis persandingan pengantin lelaki dan perempuan akan memakai baju tradisional mereka. Baiklah, sekarang kita akan saksikan cara-cara memakai pakaian orang Bidayuh. Warna hitam adalah warna utama dalam pemakaian masyarakat Bidayuh. Penggunaan warna hitam asalnya daripada kepercayaan bahawa warna hitam adalah lambang kekuasaan atau warna ketuhanan yang mana dapat melindungi si pemakai daripada makhluk-makhluk halus yang jahat. Pakaian lelaki Bidayuh iaitu baju dan seluar diperbuat daripada satin yang dihiasi pita merah dan putih. Bahagian luar pakaian lelaki itu akan dipakai jipo boyuh dari kulit kayu dan kalung gigi beruang. Wanita Bidayuh pula menggayakan baju jipo pendek dan skirt bidang fabrik satin warna hitam berhias selempang merah perhiasan pinggang daripada siling perak. Sebenarnya, fungsi tutup kepala seperti terendak atau tudung dipakai oleh kaum lelaki dan wanita sebagai pakaian biasa sebagai pelindung dan penahan peluh. Kaum lelaki masih memakai sigah sejak dari dahulu lagi. Sigah atau tanjak ini adalah sekeping kain segi empat yang dipakai dalam berbagai-bagai bentuk mengikut daerah atau asal si pemakai. Fungsi utama bagi pakaian ini ialah untuk upacara kebudayaan besar-besaran. Bagi kaum Bidayuh, mereka menyambut Hari Gawai, iaitu perayaan yang diadakan bagi meraihkan musim menuai padi. Kaum Bidayuh ini juga memakai pakaian tradisionalnya ini ketika melakukan persembahan tarian. Selalunya persembahan tarian ini dilakukan sempena meraihkan pesta Gawai. Persembahan ini juga dibuat bagi menyambut tetamu yang datang melawat ke rumah panjang ini. Selain itu, fungsi pakaian Bidayuh ialah untuk amalan ritual.
antara amalan ritual kaum Bidayuh ialah Nyobeng yang diadakan setiap 15 Jun. Nyobeng adalah kegiatan ritual suku Dayak Bidayuh di daerah Sebujit Desa Hibui, Kecamatan Siding telah dilakukan secara turun-temurun, merupakan upacara adat Hiliniau, iaitu upacara adat permohonan berkat, sejahtera, kedamaian dan ketenteraman. Dan akhir sekali, baju Bidayuh ini juga digunakan semasa mengadakan majlis perkahwinan. Semasa majlis persandingan pengantin lelaki dan perempuan akan memakai baju tradisional mereka. Secara keseluruhannya, pakaian tradisional merupakan sebahagian daripada budaya kita walau di mana sekalipun kita berada. Seperti di Malaysia, pakaian tradisional melambangkan kebudayaan sesebuah kaum itu sendiri. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum termasuk yang berada di Sabah dan Sarawak. Jika diteliti, terdapat pelbagai jenis pakaian yang terdapat dalam sesuatu kaum itu sendiri dan setiap pakaian tradisional kaum-kaum tertentu mempunyai keistimewaan tersendiri yang boleh dibanggakan.